Okay, Assalamualaikum everyone. Hello, selamat malam. So hari ni aku Muhammad Yusri, Yusri Bacuk dari Create, which is aku nak live aku nak live interview Mr. Faris from Filament, which is ini second video interview. Semalam kita dengan Bob Sandi dan hari ni dengan Faris Filament. So hari ni kita orang akan just aku nak brief sikit apa ni Create Move. Create Move adalah platform which is platform untuk creative content dan juga entrepreneur content, fokus on Johor Bahru. Sebelum ni Johor lah basically, tapi untuk RMO kali ni kita orang try untuk reach out geng-geng yang ada around KL, around satu Malaysia lah, untuk dapatkan input best dan kita boleh share. So untuk kali ni kita dengan Mr. Faris, kita pun dah ada dalam talian Mr. Faris ni. So kita tinggal invite untuk masuk kat dalam ni. Lebih kurang pukul 9.30 kita betul-betul start. Dan apa khabar korang? Boleh tak untuk korang share-share kat mana-mana group yang ada, kat mana-mana, ataupun korang punya timeline sendiri supaya kita dapat reach out yang lebih ramai, orang tahu konten ni apa, dan Faris sendiri boleh bagi tahu lebih ramai lah kat orang-orang yang lain, yang viewers korang, pada followers korang. Bantu guys untuk share. InsyaAllah konten ni bermanfaat lah untuk korang, insyaAllah. So tolong bantu share. Okay, aku nak bagi tahu yang kalau ada apa-apa soalan daripada korang just boleh komen kat Facebook ataupun YouTube. Which is komen kat bawah tu, kita akan tengok apa every single comment, mana yang related, yang kita rasa boleh highlight, kita akan highlight lah untuk Faris sendiri jawab. Sorry, aku sendiri tak biasa untuk buat benda ni. During RMO ni aku pun dah tak tahu nak buat apa, tak boleh nak shoot kat luar. So aku gunakan kesempatan ni untuk interview lah mana orang yang penting-penting dalam industri ini, insyaAllah. So kita pun dah sampai time. Aku rasa kita dah boleh masukkan Cik Faris ni. Okay, Faris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat. Kita lama tak jumpa, Faris. Sihat ya, Alhamdulillah. Last kita jumpa bila? Ada 2 tahun lepas. 2 tahun lepas, yes. Masa tu ada projek dengan Sultan Johor. Yes, kan. Istana. Aku sempat masuk istana. Aku sempat masuk istana pelik tu. Bukan semua orang boleh masuk istana. Yes. Aku ambil gambar satu, Polaroid je yang dia bagi. Kalau pakai phone dia tak bagi. So itu je lah kenangan aku. Itu kenangan lah. Ada lagi gambar? Ada lagi. Tak semua orang. Tak semua orang ada. Okay, Faris. Okay, kita pun dah start, aku rasa. Sebelum aku start dengan soalan, boleh kau introduce siapa kau ni sebenarnya, personally, personal kau ni? Aku ni ada banyak topi orang cakap. Okay. Untuk call ni aku bawa pakai topi filament lah. Okay. Aku ada topi Mosho. Okay. Lepas tu aku ada topi lagi satu, topi EDT. So ada banyak. 3 lah. Okay. Tapi aku punya day to day banyak kepada EDT ni lah. EDT ni nama dia Experiential Design Team. Okay. So korang banyak fokus dekat augmented reality, virtual reality, benda-benda macam tu lah. Okay. Untuk filament lebih pada art installation. Okay. Installation ni banyak lebih pada community punya projek lah.
Okay. Tapi kita bukan artis, kita lebih kepada kolektif. Apa yang kita buat is kita gather artis in one platform and somehow kita macam curate lah kerja-kerja diorang. So kita matchkan artis ni kepada platform yang sesuai. Tapi fokus filmen lebih pada audiovisual, new media, belum multimedia. Lebih kepada tu. So multimedia tu kau boleh spesifikkan dalam bentuk apa contohnya? Dia lebih pada new media lah. Multimedia yang dah lama kan. Jadi dia tak yang dah agak lama lah. Dia lebih pada new media. Even new media pun teknologi dia berubah sebab dia new kan. So every time ada je benda new kan. Yes. Tapi apa yang kita push is dia ada karya seni dia, tapi dia also ada knowledge in terms of teknologi. Artinya kita tengok teknologi baru yang ada and try berkarya dengan medium teknologi baru ni. Itu basically new media lah. New media, media arts. So term ni, ada banyak term. Aku pun kadang confused juga. Itulah. Kalau benda ni panggil media arts lah senang. Okay. Itulah aku risau yang ada yang tak tahu apa itu media art. Kau boleh bagi contoh-contoh macam aku tak tahu lah, macam aku nampak sendiri project mapping ke any contoh-contoh yang lain kau rasa boleh bagi kat diorang, bagi tahu apa tu? Kita orang start dengan projection mapping. Okay. Time tu time Urbanscape dululah. Aku personally masa time aku park benda-benda ni semua under Mosho buat projection mapping ni. Zaman kita bangkit dulu lah buat t-shirt tu kan. So we start dari situ. Lepas tu bila aku explore benda ni, biasa kita buat art ni tak semestinya semua benda ni boleh jadi sustainable lah. Sebab dia lebih pada self-expression daripada kita design untuk orang kan. Tapi aku rasa pinpoint dia masa ada satu time tu masa aku buat satu artwork KL Design Week. Thankfully aku ada sponsor untuk buatkan survey untuk aku buat projection mapping, tapi dari segi projector, bahan-bahan semua memang kena keluar duit sendiri lah kan. So dekat situ kau rasa macam betul pure passion lah, kau keluar duit sendiri apa semua buat benda tu kan. And time tu orang tak boleh nak grasp lagi apa yang aku nak try buat ni. So orang yang datang tu semua macam member je kan. Tapi thankfully aku dapat dokumen artwork tu, nama dia C2. Basically dia macam screen, orang jalan kat belakang tu, tiba-tiba ada projection kat depan lah. So basically memang technical experimental lah time tu. So aku fikir macam apa benda ni yang aku buat ni kan. Time tu aku tak define lagi apa-apa lah. Tapi dia lebih pada macam kau time tu aku banyak buat motion graphics. And time tu aku buat motion graphic untuk orang. Nantinya aku dapat brief, aku jawab brief tu dengan buat kerja aku lah. Orang tu bayar aku macam tu kan. Tapi dia tak ada dari segi berkarya. So tempat tu aku rasa macam aku boleh berkarya kan. Tapi bagi aku macam benda ni time tu tak ramai lagi orang buat. So aku fikir macam mana aku nak try buat ni dengan cara sustainable. Sebab tu time tu idea filmen baru macam 3-4 tahun lepas lah. Yes, aku pun baru tahu. So aku buat dengan Syakir. Syakir ni ex-staff aku juga, dulu dia Mosho juga. So bila Syakir keluar daripada Mosho, dia dah jadi free agent. Aku cakap kau mesti banyak masa lapang ni. Tapi dia in a way dia memang the go to guy lah Syakir ni. So bila dia dah kat luar, dia rasa macam kena ada movement lah on media arts ni. Which time tu 3-4 tahun lepas aku rasa dah ada few yang buat lah media arts ni. Kat MEMU pun dah ada faculty mengajar media arts. Tapi tak ada continuity. Artinya budak ni bila dia graduate, dia tak ada macam, dia tak boleh jadikan tu full time career lah. So berbalik pada soalan kau, apa yang define media arts ni sebenarnya dia apa-apa yang kau involve media and kau guna media as an expression, tapi lebih kepada penggunaan teknologi.
Digital technology. Latest technology lah. Tak sebenarnya latest. It can be manual, it can be manual juga. Tapi the combination of mix of media lah, and kau create art from there. Tapi untuk filament aku tak nak main sangat on the traditional convention punya art, sebab kat situ bagi aku dah ada banyak movement kat situ lah. So nak kata well taken care of pun mungkin tak juga, tapi dekat media arts ni macam tak ada langsung kan tu. So aku nampak opportunity kat situ, aku cakap dengan Syakir, jom kita try buat platform. We've been doing a lot dengan Urbanscape. Why not this time Urbanscape, instead kita jadi artis, kita buka this platform untuk ada new artist, budak-budak fresh graduate ke, ataupun ada artis tapi buat kerja lain tapi nak tempat untuk express orang punya artwork through technology. So kita provide that platform lah. So basically tu in a nutshell lah apa Filament is all about lah. Okay, itulah. So Filament ni start dengan dua orang engkau dengan Syakir lah basically. So dia start 3 orang dengan Nadir seorang lagi. Dia pun budak Mosho juga. Semua asal daripada Mosho lah. Basically semua duduk Mosho. Itulah. Semua dah explore dunia. Explore sendiri lah basically. Okay. So apa daripada apa yang kau buat ni, apa achievement yang kau boleh share, yang kau yang aku tengok kau dah pergi top mana, Jogja last time kau pergi top baru ni last year Medan lah. Medan. Sorry aku salah. Tapi aku ingat Indonesia lah. So apa achievement yang kau rasa yang kau boleh banggakan lah, yang kau dah buat benda ni boleh berjaya dan make business? Achievement dari segi exposure tu mungkin banyak lah, sebab aku rasa dengan adanya Filament ni aku dapat jumpa banyak talent-talent baru lah. Tu bagi aku tu agak achievement lah, sebab sebelum ni new media artist ni dia either dia duduk dekat tempat masing-masing, nak dapat access tu susah. So apa yang kita try buat is kita provide this platform, jumpa budak-budak baru, kita kasih dia berkarya, lepas tu dia dah boleh cari dia orang punya own client lah. Basically dia macam launchpad lah untuk budak-budak yang nak buat karya, artis yang nak buat karya tapi tak ada tempat lah. So bagi aku tu pun bagi aku dah cukup achievement lah. Sebab aku rasa kat dulu macam peluang tu tak selalu ada. Kan? So mana kita nak jumpa peluang-peluang macam tu kan. Tapi macam sekarang aku nampak dah makin buka lah, dah makin, sebab orang dah start nampak medium ni. So aku nampak dari segi scene visual sendiri, korang aku nampak betul-betul gerakkan benda ni. Korang rajin untuk buat event kat mana-mana, dan bagi last time aku tengok video kau dengan band apa tu? Band alamak aku lupa ada satu video tu aku lupa anda apa. Tapi best lah kau highlight untuk Sang Rawi. Sang Rawi. Tu band daripada Kuching. So kita orang pun macam baru-baru ni kita ada buat artwork dengan Cerana dekat belakang bangunan Sultan Samad tu. So ada satu installation kita buat, and of course masa time-time weekend kita try create program lah around our installation. Intinya dia akan jadikan installation kita sebagai backdrop lah. So salah satu malam tu band Sang Rawi perform, jadikan kita punya artwork tu sebagai backdrop lah. So kita suka buat canvas tau. Basically macam even kat Urbanscape kita ambil 3 bilik kosong dekat Medan Pasar tu. Tempat shop lot lama. So kita redo the whole place inside, and then sebab dia ada space, so kita invite musician tau, atau performers datang kat space tu untuk dia orang perform, and belakang tu jadi canvas untuk dia orang visualize dia orang punya music lah. So kita try buat benda ni macam benda ni kita tak plan sangat pun. Intinya benda ni macam organic ke lah. Macam
apa yang kita buat. Lepas tu bila benda tu dah siap, kita tengok apa lagi kita boleh buat. Kita put another layer on top of another layer. So benda tu akan jadi always hidup, and orang akan ada that surprise factor lah bila datang tempat tu. Dia hari pertama, hari kedua dia macam lain sikit lah. Kan? Ni ada satu soalan daripada Zulkifli bin Saleh. Ada projek ganas tak tahun dari Filamen? Ada projek ganas tak tahun dari Filamen? Macam mana tu? Tu aku pun tak faham sangat soalan dia ni. Macam typo ni. Ada projek ganas tak tahun ini tahun ni kot. Tahu. Kalau tahun ini patutnya ada, tapi dah tak ganas lah sebab COVID lagi ganas kan. COVID lagi ganas. So tu salah satu benda yang itu agak quite a setback on our side lah, sebab Filamen memang dia punya nyawa dia dekat event lah. So bila event ni tak ada, so 70%, 70-80% tenaga tu macam hilang lah. Tapi on the background side, kita hopefully kita stay jalan lah, sebab Filamen ni pun dia bukan buat artwork installation tu sebagai output, tapi sebelum tu banyak juga aktiviti yang kita buat, macam kita ada buat workshop, kita buat talk, kita ada pergi ke university, college, kita macam preach lah kan pasal new media. So diorang at least masa diorang belajar kat college, diorang tahu dah graduate nanti mana diorang nak channel diorang punya career kan. So kita nak try provide information tu lah. So tahun ni sepatutnya ada few events. Patutnya kita ada buat RITC dekat Kuching. Georgetown Festival pun kita involve juga. Sepatutnya Julai. Sepatutnya Julai lepas raya. Georgetown pun tak silap aku bulan 9 macam tu kan. Tapi dua-dua memang cancel lah dua-dua. Dia tak ada cancel, dia cakap postpone. So hopefully postpone lah, jangan cancel lah. Hopefully lah. Hopefully lah, tapi kau tak tahu kan benda ni. Sebab kalau tengok kita punya menteri pun ada cakap yang kita tak boleh buat event ataupun berkumpul 6 bulan hingga setahun. Itu yang dia announce lah. So tu lah, apa pendapat kau? So takkan Filamen akan senyap selama 6 hingga setahun ni? Apa planning kau? Aku bila dapat MCO ni macam okey lah, rehat je lah. Rehat lah. Kita fikir ke lah. Ya, sambil fikir lah. So apa yang kita orang tengah discusskan ni is, of course event tu bila dia cakap postpone, kita akan take their word yang benda ni postpone lah. Artinya benda yang kerja kita dah siap, kita just hold dulu. Tapi in the long run, aku rasa event industry ni still keperluan lah. Mungkin ada few regulations yang kita kena follow. Mungkin tak tahu lah, penjarakan ke apa ke, wajib pakai mask ke, semua ada sanitizer ke dekat entrance of the event ke. Hopefully benda-benda tu still akan dia macam dia still jalan macam biasa, tapi ada few restriction. Tapi dia kena buat juga bagi aku. Benda ni still important lah. Sebab aku rasa macam event organizer sendiri, diorang perlukan, itu punca pencarian diorang. Betul. Ekonomi diorang. Kalau tak dapat nak buat, so banyak efek. Banyak efek lah. Sebab banyak industri involved pun, macam AV, rental barang-barang AV, sound, catering, makan, semua bergantung pada transport kan. Semua gantung kot ke event punya industri. Hotel, Basically tourism. Kalau kau tanya aku macam benda-benda yang Filamen buat ni fall under lebih kepada tourism dari segi komersial lah. Kalau kau bercakap komersial lah, dia lebih kepada tourism sebenarnya. Itu kat situ ekonomi dia pusing. So hopefully, sebab nak tak nak salah satu benda yang untuk gerakkan ekonomi, this first thing yang negara akan push out is tourism sebenarnya. Sebab kau bercuti dalam negara kau kan. Sebab bila kau berjalan, kau akan buat benda-benda lain juga. So hopefully Filamen ada that part of that drive lah.
to create this utility event, seorang akan pergi and dia menjana ekonomi keliling ni lah. Itu kalau cerita on the economy side of things lah. Okay, bro. Aku rasa for next question is biggest challenge selain COVID ni lah. COVID ni memang challenge yang besar lah. Biggest challenge sebelum ni apa yang kau buat ni, apa dia? Biggest sebelum COVID ni? Sebelum COVID. Challenge bagi aku, challenge dia is untuk sebenarnya nak dapatkan platform ni tak senang sebenarnya. Artinya tak semua orang are able to invest kat benda-benda ni. Tapi macam last year aku rasa dia quite positif lah. Artinya kita dah dapat establish portfolio daripada tahun-tahun sebelum ni, and bila orang nampak portfolio and track record, dia agak lebih yakin lah untuk invest in events lah. Tapi bagi kita orang bersyukur sangat sebab kita orang ada Epson yang selalu sponsor artwork kita orang. Okay. Sebab Epson dia provide projector, which is projector adalah one of the benda yang paling mahal sekali lah dalam itu modal yang besar lah untuk dia perlukan modal yang besar gila. So bila benda tu covered by sponsorship, aku rasa senang lah untuk kita buat kerja-kerja kita orang, and artis pun tak nak risau pasal nak dapatkan hardware apa semua tu, kita orang akan tolong lah. Artinya kita orang akan facilitate dari segi technology side. Artinya macam artis kan, approach kita orang juga is that kita tak nak kacau dia orang punya punya identity tau. Artinya kalau dia painter pun, kita tak ada nak paksa dia buka Photoshop kan. Artinya bila dia painter, artinya kita tengok okay ni dia buat painting, tapi apa dari segi teknologi yang kita boleh merge kan into apa yang diorang tengah buat ni kan. Jadi dia jadi benda surprising lah. Dia jadi benda hybrid yang kita tak pernah nampak lah. So benda-benda macam tu kita try buat lah. Tapi challenge dia, kalau berbalik pada challenge dulu before Epson tu semua, memang modal nak buat event, modal nak cari sponsor. Sponsor akan tanya berapa ramai orang datang event ni, kalau tak ada orang aku tak nak sponsor kan. Itu commercial punya requirement lah. Kan. So tapi benda tu tak hinder kita orang lah. Kita orang try buat. Kalau tak ada sponsor, okay, tengok apa kita scale down. Saya janji kasih jalan. Itu Syakir selalu cakap, apa-apa kasih jalan je kan. Kalau dapat kita kasih jalan je kan. At least yang penting, ni salah satu benda yang aku rasa penting lah dari segi siapa-siapa yang artis yang tengah nak buat ni. Documentation tu penting tau. Dia kau buat benda kecil pun, kau record je video, ambil gambar. Sebab benda tu akan jadi korang punya senjata tau. Bila nak move on to the next one kan. Profile tu penting. So benda bodoh-bodoh tak jadi pun ambil je gambar, buat je video, record proses dia kan. Bagi aku tu penting lah. And then once kau dah ada benda tu, kau akan slowly convince stakeholder, sponsor, venue untuk kasih kau better rates ke, and then benda tu akan kasih jadi lah kan. Faham. Okay, berbalik pada COVID tadi, which is benda ni, COVID ni memang hit kita punya ekonomi lah basically kan. Dan kau sendiri rasa ada 3 topi ni, which is Mosho, Filament, EDT. So EDT. Macam mana kau handle kau punya team? Aku rasa benda ni kau boleh share kat others yang tengok ni supaya diorang boleh belajar lah. Let's say aku percaya masing-masing pun ada cara masing-masing macam mana nak handle, tapi maybe kita boleh share bersama macam mana nak handle team dalam tempoh masa macam ni. Tempoh masa berkurung kan? Berkurung macam ni. Okay, kalau untuk Filament dia chill sikit sebab basically Filament aku dengan Syakir je. So apa-apa hal aku telefon Syakir je lah. Kan? Tapi kalau macam kau handle team yang besar sikit macam Mosho, basically partner aku 2 orang lagi yang handle, Syam dengan Im. Okay. So dia on operation side maybe banyak on diorang punya side lah. Aku day to day banyak lebih pada EDT. Benda yang buat AR VR tadi tu lah.
dia punya beza dia kerja, sebab bagi aku kerja dia tak effect sangat dari segi workflow kerja. Sebab at the end of the day, kalau hari biasa pun budak-budak ni dekat office, aku banyak keluar. So communication, aku datang office, aku check progress, QC kerja, berkasih komen sikit apa semua. Lepas tu aku keluar balik jumpa dengan klien semua kan. So benda ni kalau kata kau position balik ke rumah, dia macam tak effect sebab banyak digital tau. Ya. So any comms kau still guna tools macam paling basic email lah. Lepas tu kau ada Slack, ada tool macam Monday apa semua. So tool ni akan tolong kau track kerja-kerja progress semua orang dalam team lah. So dari segi proses kerja tu aku tak rasa effect sangat. Lepas tu aku macam team kat EDT pun aku tak adalah strict macam pukul 10 kena sampai ke apa. Bagi aku priority dia is that kau faham rule office, kau datang bila kau rasa okay, kalau kau rasa kena service kereta apa, kau beritahu lah. And so aku tahu kan. So dia macam linear sikit, asalkan at the end of the day kerja kau tip-top and kau deliver apa yang sepatutnya deliver. Kalau tak deliver, kita bincangkan kenapa kan. Best office kau. Best office macam tu. Aku rasa dream designer seluruh Malaysia pun nakkan office yang relax, tak ada strict sangat dengan punch. Sebab kalau kau strict sangat, kreatif tu tak keluar bagi aku. Macam kau strict sangat kan. So macam bila dah kerja daripada rumah ni, aku tak risau sangat sebab dia orang faham cara kerja tu. So dia dah tahu dah pattern dia. So just kau physically je beza kau kat rumah instead kau kat office kan. Cuma dia punya boundary dia mungkin face to face lah, macam discussion. Aku lagi suka nampak muka. So bila kau discuss tu kau nampak muka tau. Better than dengar suara. Kau tahu dia ni faham ke tak ni kan. So benda tu ialah beza, tapi dia tak effect sangat. Cuma effect lebih pada part business dengan sale, itu effect. Okay. Tu soalan next tu adalah effect ekonomi company kau lah basically. Macam mana ada certain company time COVID ni sale dia naik, macam mana pula dengan kau? Dia macam on kita orang punya side nak kata naik atau turun, sebab kita orang klien tak banyak tau sebenarnya. Klien kita orang macam 3-4 klien je. Team macam kat EDT pun tak besar, dalam 7 orang je. So klien pun tak banyak. Tapi dia nak kata effect tu, of course incoming sale baru lepas COVID ni memang zero. So kita orang tak dapat sale lagi. Tapi nak katakan pre-COVID 1 bulan tu tak ada sale, ada je kan? Ada je. So dalam sebulan COVID ni aku tak nampak beza sangat. Tapi cuma apa yang buatkan aku risau is long term tu. Sebab dia lain tau, sebab kau tak dapat nak jumpa klien. So bila kau tak dapat jumpa klien, kau nak buat sale pun susah. Kerja-kerja kita orang buat ni lebih pada AR VR. Selalu aku bawa VR set tu sekali tunjuk kat klien, dia pakai tu baru dia faham kan. So dia kena rasa tau. So bila tak ada benda ni, aku agak risau. Tapi klien yang kita orang dah ada before this, senang sikit nak jual lah. So kau kena push on existing client lah. So beza dia macam tu lah, kau kena tukar strategi lah. Macam minggu ni kau nak beratkan attack klien baru ke nak attack klien yang dah pernah jadi klien kau. So tinggal sambung kau punya job je lah dengan dia. Sambung kau punya job. Tapi tu lah macam untuk masa depan, nantinya post COVID ni kau kena fikir juga. Kalau kata benda ni berlarutan, takkan kau nak terima je keadaan seadanya kan. Exactly. Kau kena fikir benda lain lah. So dari segi AR/VR ni sebenarnya sepatutnya dekat Malaysia ni orang akan lagi cenderung untuk invest dekat benda baru sebab cara sekarang mungkin dah tak work, so kita kena try benda baru sebab dunia dah baru kan. Aku rely on that line lah.
kan. So aku akan try tengok mana klien yang lebih experimental in this sense, yang berani sikit. Contoh macam AR VR is macam mana kau nak ini aku cakap secara teori dulu Okay, kau dah tak jumpa kau punya staff. So bila semua work from home, kau kena deploy kerja lalu email. Kan? Macam kau nak track kerja korang semua, macam susah kan. Lepas tu kau ada video conferencing tool lah, which is okay, kau boleh nampak muka kau, tapi dia still tak dapat achieve benda yang kau jumpa face to face tau kan. Salah satu pasal VR ni yang kita orang tengah buat is kau boleh buat meeting dalam dunia VR. Okay. Artinya kau duduk, kau dalam rumah kau, tapi kau nampak meeting room kau nak duduk kat mana? Okay, aku nak letak meeting room aku hari ni dekat pulau Hawaii. So aku letak background ada nampak laut semua kan. Kau buat meeting itu pun baik. Itu baik gila time ni. Sekarang ni baik sangat. Kalau kau boleh jual Prime Minister ataupun aku rasa lagi okey kot. Kan? Idea time-time macam ni lah. Kalau kau guna konsep yang sama, kau jual dekat cara sebelum ni, dia akan rasa macam kenapa aku nak ubah cara aku meeting? Aku tak ada masalah. Betul tak? Exactly. Tapi bila dah sampai time macam ni, mungkin dia orang akan rasa macam leceh aku nak try cari benda baru So hopefully itulah lubang kita untuk push out benda-benda immersive experience. Kita panggil immersive experience. Benda-benda immersive experience baru ni kepada cara either kau bekerja dekat dalam office corporate ataupun cara kau nak menjual barang dekat potential customer kau. Sebab customer kau pun duduk rumah juga kan. Kau tengok sekarang ni delivery services is tak cukup rider lagi kan. Sebab semua orang duk deliver barang ke rumah. Tapi macam mana kau nak create engagement produk kau? Contoh aku baru brand baru kan. Kalau aku dah ada customer yang selalu beli barang aku, okay, dia orang dah kenal produk aku. Tapi untuk customer yang tak ada lagi, macam mana kau tak pernah sentuh aku punya kain ni, nak tahu kain aku ni macam mana kan. So apa strategi dekat situ untuk brand-brand baru untuk reach out orang kat rumah ni. So benda-benda teknologi baru ni lah patut kita invest. Kita try benda baru, tengok macam mana kan. Ni ada satu soalan, aku tak tahu soalan ke pendapat, apa pandangan aku dan juga kau kalau stream live ni boleh buat dalam VR? So korang boleh ada dalam spek yang sama dan ini yang aku cerita tadi. Yelah. So ni yang cerita tadi, artinya kita punya conference ni pun ada dalam space VR. Kau ada avatar kau, aku ada avatar aku kan. Audience lain pun boleh berjalan dalam meeting room. Dia pun boleh datang untuk duduk depan kan. Dia pun duduk. Ada yang tiba-tiba habis ni dia datang dekat aku. Aku rasa Mamat ni datang dekat nak bercakap aku ni. So kau ada that another layer of interactivity yang kau mungkin daripada video conference macam ni. Macam aku tak tahu si Hamdan, Zulkifli bin Saleh ni dia orang duduk kat mana. Aku tak tahu sebab dia flat, sebab dia 2D kan. Dia flat. So engagement tu lain. Kalau macam Hamdan ni datang dekat kat aku, mungkin aku akan bercakap lebih dengan dia. Macam live kan? Macam live. Bila kau live, bila kau buat talk, kau senang untuk interact mata ke mata. Kau tahu dia orang faham ataupun tak. Bila kita live macam ni, aku pun tak tahu siapa audience yang tengok ni, berapa ramai yang betul-betul tengok. So kalau dapat, kau tak tahu aku pakai seluar apa kau tak tahu kan? Yes, exactly. Kau pun sama. Information yang tak ada tau. So tak dapat information sepenuhnya. Any possibility integrate VR and itulah apa pandangan kau Bob punya suggestion ni? Integrate VR dengan mesti benda ni memang kita orang tengah buat dari segi pengguna, lebih kepada aku kata VR ni dia punya entry dia susah sikit sebab setiap orang kena ada headset kan. So headset tu dia orang kena beli dulu, macam itu 1,000 lebih, 2,000 lebih juga kan. Yang decent one dalam 2,000 lebih lah. Itu pun dah murah. Kalau tidak sebelum ni kau kena invest dalam 5,000 kan. So last year bila keluar Oculus Quest, dia
untuk dunia VR dia lagi affordable lah. Tapi Okay. kalau kau fikir dia one day macam contoh kau beli TV pun dah 2,000 juga kan. Kan dia in a way macam mungkin 5-6 tahun lagi benda ni jadi macam kau pindah rumah baru, kau beli TV, kau beli fridge, kau beli VR headset. Dia salah satu benda yang necessity sebab kau tahu konten dalam tu memang Best benda untuk kau nak kalian. yang best. Sebab sekarang ni dia macam chicken and egg tau. Hardware ada, software tak ada, konten tak ada, ada konten, hardware pula tak ada. So dia macam acah-acah tau dua-dua ni kan. So bila mention pasal apa I would say benda ni lebih pada e-commerce lah. E-commerce sebab kau basically kau online marketplace kan. Dia lebih sekarang ni lagi dekat AR sebenarnya. Sebab AR semua ada phone. So AR ni the most basic AR, pakai phone dah boleh experience lah. Kan? So contoh kasut lah, kasut. Kalau kau aim phone kau dekat kaki kau boleh nampak kasut tu dekat kaki terus. Macam virtual tryout lah. Macam sekarang ni Sephora dah buat juga. Kau nak try, aku tak nak try lah. Tapi mungkin ada awak-awak yang pernah try, dia boleh try lipstick kan. Dia tengok kat situ, lipstick dia keluar kat situ, tukar colour kan. Sekarang ni ada pakai tudung ada ke? Tudung ada. Tanya kau nak buka-buka tudung apa semua, kau tengok kan dia terus apply tudung tu dekat kau punya muka kan. Itulah aku tengok sekarang yang phone apps tukar tudung lah, lipstick lah, anything. Itu part of VR punya benda ataupun itu lebih pada AR. Itu yeah. augmented reality. Artinya VR ni dia blank kan dunia kau hitam, lepas tu baru dia bina dunia VR ni tau, dia scratch. Kalau AR kau still nampak, aku still nampak monitor screen aku still nampak laptop aku semua, keyboard aku semua. Tapi ada benda atas tu. Kan? Okay. Tu AR lah. Tu beza dia. Which is something interesting lah. Bagi aku, insyaAllah, aku hopefully by end of this year ke next year ke benda ni mungkin akan pick up lah. Aku rasa salah seorang teman kita di sini, Syaman, ada Syaman, aku nampak nama Syaman tadi. Ada Syaman. Tak ada? Ada Zul. Ada Zul ya. Macam kawan kita Syaman seorang tu, dia kerja satu company yang buat benda-benda ni lah. Artinya kau shopping kau nampak AR meja kau sebelum kau beli benda tu. Kalau kau nak beli toaster, kau tengok, kau placekan toaster tu dekat kat dapur kau, tengok kena tak dengan design. So sebelum kau beli kau boleh tengok dulu macam mana. So bagi aku benda tu akan pick up lah. Ya. Aku rasa teknologi yang akan masuk, which is yang akan apply kat Malaysia, kau pun dah introduce, kau pun dah company pun dah start pakai. Aku rasa insyaAllah kalau kau boleh suggest, boleh propose lagi tu big company, insyaAllah akan lagi okay lah for the future untuk kau punya company kan. So aku nak tanya untuk itulah tadi pasal target for the future, kau pun dah terangkan. Ini aku rasa soalan last lah. Kita pun dah borak panjang kan. Ke ada siapa-siapa lagi nak tanya? Advice for the kids to start and to sustain something. Advice for the kids tu? To start buat macam apa yang kau buat ataupun benda-benda lain dan macam mana nak sustain untuk buat benda tu. Ni topi yang mana ni? Untuk mungkin topi filem ke? Tak kisah. Dari kau sendiri. Okay, untuk filmen kalau kau nak go into media arts, bagi aku dia depends on tourism industry kita lah. Sebab kalau tourism industry kita tengah strive, maka strive lah korang. And tapi dari segi kalau kau nak into creating your own art, bagi aku awareness tu society Malaysia there's still a lot of work there lah. Mungkin kalau kau go into niche, mungkin kalau kau tahu circle kau, mungkin boleh survive kan, mungkin boleh strive kan. Tapi untuk aku tak adalah nak kata aku ni artsy sangat. Aku still look into the sustainable part of things lah. So filem ni macam in the middle lah. Kau commercialnya level 20%,
art pun 50% lah. Nak kata Boleh buat duit dan juga boleh buat apa yang kau suka lah. Betul. Sebab kita macam bagi aku it's better to have things in the long run, and then bila kita dah ada benda sustainable and kita boleh tengok daripada apa yang kita gain dekat sini dari segi knowledge ataupun kewangan, kita boleh carry up a new generation of artists kan. Provide them facilities yang apa kita tak ada sebelum ni, kita try buat in a way nak access into art world guna teknologi ni affordable untuk diorang. Artinya diorang tak payah nak invest banyak dekat projector, diorang tak payah invest banyak dekat depth sensor ke, VR set ke. Contoh macam VR kan, $2,500. Kalau aku ada idea brilliant ni, aku nak buat artwork dalam dunia VR, tapi bodoh-bodoh kau kena spend $2,500 untuk beli VR headset. So why not macam Filament ada few VR headset, kau create this, gunakan facility ni, kau create artwork kau, and then we try to get a platform, kita tolong carikan sponsor apa semua. So that's the basic idea of how kita nak go into all these things lah. So in the future bagi aku untuk siapa-siapa nak get into this world, just focus on your art lah. Sebab bagi aku sepatutnya teknologi ni membuatkan kau lebih fokus pada art tau. Teknologi tak sepatutnya distract kau daripada art kau. Dia teknologi ni dia amplify art kau. Kan? Dia improve lagi kan. Sebelum ni kau tak boleh buat expression macam ni. Tapi sekarang boleh. Sebab dulu aku nak buat painting tapi aku tak boleh nak buat benda tu bergerak ke belakang kepala kau. Tapi dengan VR kau boleh buat kan. Kau boleh buat 360. Kan? Bagi aku kita kena pecahkan boundary medium tau. Sebab bagi aku kalau art tu dia art lah. Artinya apa-apa expression kau nak buat, kau nak guna pensil ke, guna VR ke, guna apa ke, it's an art form kan. Artinya self expression atau apa messaging kau nak sampaikan. So bagi aku macam tu lah. And kita make sure benda ni, kita enable benda ni jadi kan. Okay, Faris, ada satu lagi. Faris, any plan untuk mobile VR hardware site, maybe headset macam Google Daydream? Apa untuk kita orang buat Maybe. Untuk kita orang buat maybe hardware ni aku tak tahu. Dia punya game ni susah sikit hardware. Aku kurang ilmu sikit. Pernah try buat hardware sebenarnya. Aku pernah try buat holographic display untuk orang driving tau. Untuk orang nak drive. Lepas tu kan selalu orang tengok Waze kan. Kau Waze kau letak kat tempat lain lah. Artinya bukan dalam line of sight kau drive kan. Ya. Waze, lepas tu kau tengok depan balik. Lepas tu tengok Waze, dia distract kau daripada jalan lah. So apa aku nak buat is heads up display tu, kau ada map depan kau Waze nampak kan. Tapi hardware ni bagi aku kalau aku pernah try minta grant apa semua, tapi selalunya kita susah nak keep up sebab China lagi laju lah. Always China dia create benda ni laju lah. So diorang always akan check benda ni dah ada existing ones lah dekat overseas. So aku rely on grant sebab aku tak ada modal sendiri kan. So bila grant tu rasa macam kau kompetitor kau dekat China ni bila-bila boleh telan kau kan. So macam tak ada keyakinan daripada dia macam kau yakin tak kau boleh masukkan lagi duit untuk make sure benda ni jadi. So dia banyak cash tu banyak burn lah. So aku rasa benda tu agak risky untuk aku proceed unless aku memang betul-betul ada hardware background, aku pernah jadi aku used to be in a company yang ada knowledge on manufacturing, which aku rasa tak ada lah. So aku takut nak pergi kepada hardware ni side. Tapi dari segi content creation aku rasa aku lebih comfortable. Sebab content ni bagi aku kau keluarkanlah hardware apa-apa pun, tapi kalau content kau make sense to audience kau, benda tu always orang akan consume kan. Bagi itu salah satu benda yang content creators harus ingat, yang engkau dalam food chain, sebenarnya content creators ni adalah benda yang paling asas tau. So benda tu tak akan hilang. Regardless kau guna TV ke, VR ke, guna phone ke apa, kalau kau pandai bercerita, kau boleh create content, aku percaya kau akan survive lah. Yes. Aku teringat kau cakap pasal hardware yang kau imagine tu nak buat untuk tu.
aku teringat yang masa masuk ke istana Flintstone Sultan tu, kau ada buat satu bentuk Sultan punya bentuk, dia welcome ke something. Dia pakai baju apa? Baju Baju Flintstone. Flintstone. Tu lah. So Hopefully aku nampak, tak ada kerabat Sultan tengok ni. Tapi basically tu holographic display lah. okay. Dia apa yang kita orang buat time tu is benda ni tak baru pun. Dia holographic display ni sebenarnya dia punya terminologi dia banyak maksud. Ada orang ni cakap macam ni, ada orang ni cakap macam ni. Tapi apa kita buat tu back projection je sebenarnya. Okay. Itu marketing term je holographic display, tapi dia back projection. So nampak macam ada sultan, bila orang masuk istana sultan tu, sultan cakap welcome to my palace, please enjoy my palace lah basically. Adalah kita orang record lah Sultan Johor tengah bercakap benda tu kan. Siap pakai baju tu yang memang dia pakai baju Flintstone tu memang unik. Yes, Sultan Johor. Okay, kita pun dah sampai last. So kau bagilah kata-kata akhir kau untuk siapa yang tengok, siapa yang dengar dan siapa juga yang share ni. Anything, something yang kau boleh buat diorang ni. Nak buat kata-kata akhir kata-kata akhir ni yang paling susah sebenarnya. Susah. Bagi aku macam based on apa yang aku minat is benda-benda teknologi ni, macam aku daripada kecil minat teknologi lah. Tapi salah satu benda yang mungkin aku nak cakap as a last word is that jangan teknologi tu lebih daripada benda yang kau nak achieve lah. Artinya selalu orang pergi cari teknologi dulu tau. Okay. Lepas tu baru fikir nak buat apa dengan teknologi ni kan. Okay. Which bagi aku pun selalu buat benda tu yang aku kena remind diri aku ni. Bagi aku benda tu jauh kot, sebab kau memaksa benda tu work untuk kau. Mungkin ada banyak cara yang lagi simple untuk achieve benda yang kau nak buat kan. Macam especially in Malaysia ni, kadang benda-benda teknologi ni orang fikir jauh sangat tau. Orang fikir macam nak asalkan canggih je, tapi benda ni sebenarnya work dengan kaki kat orang tu pun dah settle lah kot. Macam tu lah kan. Macam tu kan. So fikir jauh sangat. So bagi aku, orang yang belajar teknologi ni mungkin dia sebab dia terlampau into teknologi and dia rasa macam teknologi ni lah solution segala benda. Sebenarnya tak. Ada benda yang benda yang less tech tapi lagi efektif. Pun ada juga. So just keep that in mind lah. Jangan paksa diri lah. Okay, thank you Faris for today. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Kita pun dah sejam. Thank you very much. Aku harap siapa yang dengar, siapa yang tengok boleh share lagi video ni, dan kita akan ada dengan siapa? Demis for besok. So enjoy lah dengan tu. Okay, thank you Faris. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Jumpa lagi InsyaAllah jumpa. Alright. Okay, sebelum tu aku nak share something video berkaitan dengan projek Faris ni, which is projek semasa. Kita share dulu. Ni projek ni dia filament dengan Urbanscape. So enjoy. Sebelum kita tamatkan ni, bolehlah share-share. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok hari dengan Mr. Demis. Thank you so much. Thank you so much.